Okey, saya demokan kalau tak ada apa nak bincangkan, saya demokan Animate. Okey, berapa ramai yang dah pernah gunakan Animate? Semua dah pernah kot? Ada tak pernah? Pernah kan? Untuk authoring. Ya, untuk authoring. Okay, Pernah, so, Doktor. tapi untuk authoring tu lebih kepada programming sikit lah, action script. Betul? Kan? Ya, Doktor. Ini kita lebih tak ada skrip. Kita just apa? Kita just terus buat animation, tak ada skrip. Linear saja. Dan kalau ada 10 scene dari 1 sampai scene ke 10 jalan terus. So seperti biasa, klik Neo. Lambat sikit komputer saya. Okay, so kat sini lah kita pilih animation. So tak kisah nak HD ke, Full HD ke, nak 4K ke, nak standard 640 tak kisah. Okay, tapi perlu diingat lah. Kalau misal kata kita nak broadcasting projek kita dekat television, so kita perlu pilih sama ada HD ataupun Full HD. Tapi kalau memang kita just untuk dalam komputer saja, 640 kali 480 pun dah memadai. Okay. So kemudian ni frame rate tadi lah saya katakan ni. Okay, boleh tetapkan 24 untuk seperti kata tadi untuk multimedia kita nak gunakan untuk dimasukkan dalam sistem e-learning kita ke ataupun dalam persembahan dalam pengajaran kita tak gunakan untuk tu, so 24 lah. Tapi kalau seperti katakan tadi lah, kalau misal kata memang untuk nak buat broadcasting, nak ditayangkan di television, tengok saya pilih 30 frame per saat lah. Okay, so pilihlah 24 frame pun tak apa. Kemudian inilah dia. Saya tak perlu yang biasa-biasa. Saya nak terangkan ke? Ini dah dia. Dia berasaskan timeline. So maksudnya lihat. Kita dah set tadi 24 frame per saat. Maksudnya satu saat tu ada 24 frame lah ni. Okay. Kalau benda tu nak dipaparkan selama 2 saat, objek kita tu perlu berada. Contoh gambar bulat. Nak dapatkan bulatan yang betul semasa buat bulatan ni, kita kunci shift untuk dapat bulat. Sama jugalah kalau nak buat kotak ataupun buat garisan. Dah okey, lepas detik baru lepas tangan shift So kita akan dapat bulatan yang betul. Okey. Dan bila kita buat secara automatik dia akan ada dua solid yang maksudnya warna yang dalam dan warna outline. Lihat bila saya pindahkan tadi dia tertinggal outline. Kalau tak nak gunakan double klik kat line tu delete. Okey. Kalau nak gunakan kita kata nak gunakan kedua-duanya masa pindahkan double klik 2 kali baru dipindah keseluruhannya lah. Kalau klik sekali lepas tu tarik memang tertinggal outline ataupun pilih keseluruhannya baru pindahkan. Okey, so konsep 12 frame satu saat maksudnya frame untuk memaparkan untuk memaparkan kotak ni bulatan ni 1 saat, so kita kena masukkan frame sepanjang 24 frame. Ni nama ini tadi tema-tema Ini key frame. Key frame mesti ada tanda hitam ni. Yang warna grey ni adalah frame sahaja. Okay. Kalau ada yang tak faham boleh mencela Okey, kalau saya mainkan nampak apa-apa perubahan Boleh nampak?
Boleh kan? Okey, tak ada apa-apa perubahan sebab konsep flash animate ni dia akan loop balik, loop balik, loop balik. Okey, so saya bila nak tambah objek di frame ke-25, saya insert blank keyframe, saya tambah satu kotak warna lain. Okey, bila saya mainkan, lihat apa yang berlaku. Okey, dia akan mainkan satu frame saja. Baru di loop balik ke frame pertama. Kalau nak juga apa ni, kotak ni dinampak dalam satu saat, so selari dengan satu saat ni betulnya 48 frame ke 48 insert frame. Dan bila dimainkan, bulatan ni nampak satu saat, kotak ni nampak satu saat. So itu konsep, kena faham konsep frame 24 frame per saat. Dia akan merujuk objek sepanjang frame 1 sampai frame 24 ni, dia akan merujuk key frame yang ni pertama. Begitu juga frame ke 26 sampai 48 dia akan merujuk pada key frame 25 ataupun objek yang berada pada frame 25. Doktor, Ya, nak tanya yang shape ni dia ada yang bintang kan? ya. Saya tak jumpa carilah kalau yang bintang tu tak dapat buat yang corak bintang. Bintang. Sebab apa saya tak jumpa cari. Dia nak buat bentuk bintang tu tak jadi. Ada. Dulu dekat sini kejap. Saya pun lama tak pakai. Dulu dekat sini ya kita double klik je kat sini. Kejap Dia polygon ni sebenarnya. Kita properties. Okey, setiap tools ni dia ada properties dia Nah. Luar sini pula. Ni, star. Dekat properties ni. Ya. Dia macam kena drag, lepas drag saja kan? Ni terus buat. Bila saya drag dia tak jadi. Tak tahu kenapa saya nak bela kat mana tak tahu. Apa nanti saya cuba pula. Ni, senang je. Kalau tak ada dekat situ, tak ada star kat situ, ada tempat lain mana lagi kita boleh Selalunya cari? dekat properties ni, properties. Okey. Dia kat situ ditunjuk polygon tapi pilih star. Star terus buat. Kalau tak boleh kena buat manual. Selalunya ada, tak ada. Sebenarnya mesti adanya. Mesti ada punya dalam tu. Kalau Okey, doktor. Terima kasih tu je. Kena pakai pensil ataupun pembaris lah. Tapi yalah, star tu pun memang tak ikut ni kan. Tak ikut betul-betul shape dia kan. Janji bentuk star kan. Macam ni lah nak buat secara manual. Lepas tu warnakan, gunakan pen bucket tool ni. Ni semua dah pandai tak ni? Gunakan ni. Pandai cakap pandai. Tak pandai saya tunjuk. Boleh doktor? Boleh. Tak yang lain. Ada tak? Boleh tak? Tunjuk je lah doktor. Tunjuk je. Okey, so saya tunjuk alat-alat khas. Apa ni alat-alat asas. Okey, ini selection tool So selection tool. Okey, saya tunjuk contoh. Selection tool ini kita gunakan untuk kita select atau nak memilih kawasan-kawasannya. Kalau nak pilih keseluruhan, kita pilih keseluruhan. Saya kata kawasan ni saya nak padang. So saya pilih kawasan ni dan saya delete. Itu tujuannya selection tool. Untuk memindah ataupun nak memilih kawasan untuk memilih kawasan. Kemudian
anak panah di bahagian bawah tu ada sub selection tool. Sub selection tool ni untuk yang outline. Saya kata nak tukar shape dia, tak nak shape betul-betul lah ikut proportion betul. Dia kepala dia besar sikit ke. Nak macam karakter apa? Bintang tu lah. Macam mata ini bahagian atas kepala apa ni? Dia punya kepala, ini tangan, ini kaki dia kita nak panjangkan sikit. Ini untuk sub selection. Okay. Kemudian ini untuk transform lah. So, untuk, sorry, kena pilih balik ni. Kalau kita nak kecil dan besarkan. Okay, sama juga. Untuk kecil dan besarkan, nak dapat proportion yang sama, tekan ke kunci shift semasa mengecil dan membesarkan. Sama tadi, nak buat bulatan betul ataupun garisan tegak. Okay, tekan ke kunci shift. Dapat tegak betul. Tapi saya rasa yang terbaru ni dah memang tegak lah. Yang dulu tak boleh. Macam ni dah tegak lah. Kalau dulu tak nampak tegak dia, kena tegak, tekan shift betul dapat bertegak. Ini lurus betul lah. And then, apa? Ini lasso tool, siapa yang biasa bekerja dengan Adobe Photoshop. So, sama juga tadi lah untuk membuat pilihan kawasan-kawasan tertentu. Okay. Lihat. Okay. Yang bawah ni polygon. Polygon ni lebih bentuk apa? Bentuk geometrik lah. Kalau lasso tadi tu boleh. Ni bersegi-bersegi sikit lah. Geometrik, bentuk geometrik. Kalau yang lasso tadi tu lebih free. Okay, bentuk-bentuk organik. Lagi yang bawah ni magic wand ni tak jarang gunakan. Ni dulu ada brush tu, sekarang dia ada dua jenis. Satu yang pure, ada satu lagi yang klasik. Klasik biasalah. Dia sama macam guna brush. So nak tebal nipis brush tu, kita adjust pada properties. So saya adjust besar lah. Okay. Lagi apa ini pemadam. Pemadam tak payah cerita lah. Ini untuk buat objek. Ini untuk buat garisan. Ini buat pen tool. Ini kalau nak buat objek-objek bentuk organik. Okay. Kemudian nanti saya akan minggu depan atau minggu seterusnya saya akan tunjukkan macam mana kita nak trace gambar. Okay, tak perlu pandai melukis tak apa. Okay, ni kita nak masukkan teks. Okay, ini pun tak perlu ajar, dah pandai. Ini kalau nak mewarnakan bahagian dalam. Kalau saya kata kita buat objek, kita nak warnakan bahagian dalam warna lain. Kita gunakan pen bucket tool. Titik saja ke dalam tu. Kalau nak outline, kita nak tukarkan outline dia. Tukarlah warna outline warna lain. Titik saja ke atas line tu. So kalau ada anak panah kecil ni maksudnya ada option lain. Ini eyedropper, selalunya kita ambil gambar, kita nak copy warna gambar tersebut. Okay, contoh. Satu objek warna lain. Ini objek warna lain. Sekarang objek ni saya nak warna dia sama dengan warna ni. So saya klik sini. Okay. Lepas tu saya pakai eyedropper. Pergi kat sini diikut warna yang ni. Saya aktifkan dulu objek ni. Lepas tu saya klik pada guna eyedropper ni untuk dia akan warna stage apa ni? Luar daripada stage ni mana? Dia akan copy. Okay, kemudian ni pin jarang gunakan. Ini kalau zoom in, zoom out senang saja. Control negatif, zoom out, control positif, zoom in. So tangan ni tujuan dia untuk
memudahkan kita lah. Misal ada objek kecil-kecil, nak padam ke, nak buang ke kan, tak nampak sangat, kita zoom in. Kita nak mencari benda tu, kita gunakan yang ni lah. Tapi, hanya saya bisa kata saya tengah menggunakan pen tool ataupun brush tool lah. Okay, tiba-tiba ada benda saya nak buang ataupun nak cari ke kiri kanan ke bawah, saya gunakan space bar. Walaupun saya tekan space bar dia. Betul tak dengar? Dengar? Dia makin lama makin sayup. Oh, saya makin ke Boleh belakang. ulang tak? Boleh ulang tak Doktor yang beberapa 5 second tadi? Okey, ni. Walaupun saya tengah brush tool ni, saya kata saya zoom in, ada benda saya nak buang, nak cari, saya tekan space bar ni, saya boleh. Tanpa lepas space bar tu, saya boleh ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah lah. Tak perlulah nak pergi, hand tool ni untuk aktif, lepas tu patah balik ke brush tool lambat. Okay, so untuk cepat, space bar. Dan kalau perhatikan, bahagian bila kita pergi pada satu tool tu, tengok dia ada dalam kurungan. Maksudnya dalam kurungan tu adalah dia punya short form untuk Q. Maksudnya kalau hafal lah, Q maksudnya terus pergi ke situ. Maksudnya pergi ke transform. Kalau nak selection, V. Tengok, lihat. Ingatlah, saya pun tak ingat kadang. Pemadam, E, eraser. Senang lah nak ingat. Pen, P. Ni T. T. Kena hafal lah pula. Okay, kalau kemudian yang lain, ada tambahan yang lain lah. Ni bone tool, nanti kita belajar, kalau sempat kita belajar. Ni kamera, kena duduk ke kamera sebagainya. So yang asasnya, defaultnya ini yang penting. Okay. So saya delete. Okay. Dan selalunya saya akan buka tools dengan line, ada yang kat atas, ada yang kat bawah, bergantung kepada kesesuaian masing-masing. Boleh drag and drop saja. Nak letak atas pun boleh, nak letak bawah pun boleh. Saya selesa letak di bahagian bawah. Okay, ada yang suka nak letak atas, dipersilakan, tak ada masalah. Okay. Kalau lihat kan, okay. Kalau lihat dekat stage ni, tak ada apa-apa, betul? Kosong. Tak nampak apa-apa. Tapi saya cakap ada benda kat sini. Macam mana saya dapat tahu? Kalau lihatkan skrin ni, kat stage ni kosong, tak ada apa-apa kan, putih je. Tapi sebenarnya ada benda. Macam mana saya dapat tahu? Rujuk dekat frame kat bawah tu kot, Doktor. Kenapa? Sebab tanda biru tu dah berada di luar. Macam mana nak sebut? Betul. Sebab kita sedang berada ni. Macam edit video juga. Kat mana, apa nama dia ni? Marker Apa nama dia? Saya lupa dah. Kat mana tanda ni ada, kat situ lah dia. Padahal, kalau kita pergi kat sini, baru nampak objek tu. Okay. Ataupun, apa lagi? Misalkan, saya buat. Mana? Saya kata, ni. Ni. Pun satu juga. Nampak kosong. Sebenarnya objek tu berwarna putih dengan stage. So kat sini kita boleh dapat tahu ada tanda ni warna hitam. So maksud tanda warna hitam ni ada objek tau. Kadang-kadang kita nak buat twinning dan sebagainya, kenapa tak jadi-jadi? Sebab dia ada dua
ada objek yang kita tak perasan ataupun tertindan di bahagian belakang. So, bila kita highlightkan baru nampak. So ni tandanya, tanda hitam ni maksudnya ada objek. Kalau ditanda kosong macam ni, tak ada apa-apa. Okay, takut nanti jumpa. Kenapa? Tak jadi kenapa dah tak boleh buang. Nah, sebenarnya ada objek. Saya tunjukkan tadi twinning. Saya letak satu objek dekat bahagian atas. Okay. So kemudian saya buat satu objek lagi bintang di bahagian bawah. Okay, sekarang saya ada dua objek yang berbeza. Satu di frame pertama, satu di frame ke-40. 8 itu bintang. Ini warna merah, kotak di bahagian atas. So saya klik kanan. Saya klik shape twinning. So inilah dinamakan shape twinning. Perubahan bentuk. Dah siap satu animasi ringkas. Okay, kalau dimainkan. Okay, tapi bintang tu tak nampak sempurna lah sebab seperti saya katakan awal-awal tadi. Kalau bintang tu nak dinampakkan dalam satu saat lebih kurang 72 frame, kita masukkan insert frame sebab dia merujuk pada frame ke-48. Okay. Boleh dengar ataupun sangkut-sangkut suara saya. Boleh Doktor, insyaAllah. Okay. So ini namakan shape twinning. Okay. So nak tukar warna lain, tukarlah warna lain. So kata warna hijau, warna biru. Dari kotak merah ke berwarna biru. Bintang bertukar, kotak bertukar bintang. Okay. So itu nama dia motion twinning. Shape twinning. Animasi shape twinning. Okay, kemudian saya tunjuk lagi. Saya tambah layer baru, saya buang layer ni. Motion twinning. Okay, motion twinning. Syarat untuk nak buat motion twinning, objek tersebut mestilah dalam bentuk simbol grafik. Okay, untuk memasukkan nak buat simbol grafik, so saya insert new symbol. Okay, boleh ada dua kaedah lah untuk buat simbol. Saya tunjukkan kaedah pertama. Nak buat simbol baru. Insert new symbol. Okay, so untuk new symbol ni selalunya 3 jenis. Iaitu movie clip, butang mesti tahulah, butang untuk pergi next, back dan sebagainya, dan pilih grafik. Movie clip ni selalunya saya pilih bila dalam simbol tu ada animasi. Okay. Tapi kalau grafik saja maksudnya saya tahu, grafiknya maksudnya benda tu adalah benda statik. Okay, so saya pilih grafik, so saya namakan lah. Apa nama-nama tak kisah pun. Objek satu. Bergantung pada masing-masing lah. So sekarang ni saya bekerja dalam simbol objek satu, yang saya namakan objek satu. Okay, bukan dalam scene tapi dalam simbol ni ada time frame juga tau. Jangan salah ni pula. Okay, dan saya boleh buat objek ataupun perkataan. Contohnya saya nak buat perkataan. Selamat datang. Contoh So tanda plus ini maksudnya dia adalah dia bahagian tengah. Okay, so okay, dah siap.
Saya patah balik. Mana pergi selamat datang? Padahal saya dah new simbol. Bila kita buat new simbol, semua simbol tu akan disimpan dalam library. Okay. Dalam library. So, bila kita nak gunakan, kita just tarik saja daripada library. So, sama jugalah kalau bahan tu kita import. Okay. So, import ada dua cara. Import to the stage maksudnya direct terus ke stage. Ataupun import to library. Dia tak ke stage, terus simpan ke dalam library. Tapi kalau boleh import to the stage, dia akan disimpankan dalam terus ke stage dan juga disimpan dalam library. Okay, contohnya saya import satu objek. Lambat pula. Apa objek saya nak import? Saya tunjukkan sekali lah nanti cara untuk trace open. Tapi ini objek ni dah cantik dah sebenarnya. Okay, ini objek yang saya gambar yang saya saya import. Okay, nak kecilkan pakai ni lah, retransform tu. Okay, seperti saya kata, ini sama jugalah kalau nak kecil nak besarkan supaya proportion ni sama, jangan lupa tekan ke kunci shift. Kalau tak nanti orang gemuk jadi kurus, orang kurus jadi gemuk. Tekan ke kunci shift semasa kecil dan membesarkan. Ya, ni direct ke stage. Maksudnya saya tadi file import to stage. Terus dipaparkan dekat stage layer 2. Tapi kalau saya delete, dia masih disimpan dalam library. So, ini gambar. Ini ikon gambar yang kita import. Ini ikon grafik yang saya kita create di awal-awal. Okay, so saya tunjukkan motion tuning. Okay, tadi saya tunjukkan tadi adalah shape tuning. Okay, sama sajalah. Saat kedua, okay, ada dua cara untuk ni ada dua cara. Satu cara tradisi, maksud cara klasik yang lama, yang mana pada frame pertama ada keyframe, pada frame 48 ada satu lagi insert keyframe. Maksudnya saya ada dua lah. Pada kedudukan yang sama. Tapi yang kedudukan kali yang keyframe yang kedua ni saya nak besarkan dia. So saya nak buat animasi tu dari huruf kecil menjadi besar. Okay, sekarang ni tak ada apa-apa perubahan, tiba-tiba lah membesar. Dari frame 1 tiba-tiba besar. So tak ada nampak pergerakan. So untuk membantu membuat pergerakan tu, kita just klik kanan, pilih classic tuning. Lihat dia ada berwarna purple dan bila saya mainkan nampaklah pergerakan dia tu membesar. Besar sebagai johan. Itu cara klasik lah. Cara kedua, saya klik kat sini, terus klik motion tuning. Okay, tak ada perubahan lah. So kita nak berubah kat mana? Macam tadi juga, frame ke 48. Okay, saya besarkan dekat frame ke 48. Lihat, secara automatik dia ada satu tanda kecil. Dia tak macam keyframe ni, tapi dia ada satu tanda hitam. Maksudnya ini keyframe kedua. So saya kata ada dua cara untuk nak buat animasi motion tuning. Okay, kalau kita motion tuning, bila kita kat sini, tag dia berwarna merah. Kita nak dia bertukar warna. Tak perlulah buat sampai dua. Tak perlu buat sampai dua
apa dikatakan, dua objek. Okey, tak boleh sampai buat dua objek. Kita boleh tukarkan dia sama ada semakin hilang alfa. Okey. Boleh mainkan, semakin datang tu semakin lama semakin hilang. Itu alfa. Okey, kalau nak tukar warna, brightness pun boleh. Misalkan tukar jadi berwarna lain. Tukarlah dia punya ni. Warna apa lebih kurang. Tukar warna hijau. Okey, so saya gunakan grafik yang sama tapi boleh tukar warna. Itu kelebihan simbol grafik tadi. Kita boleh kontrol dari segi size, dari segi warna dan dari segi advance pun lebih kepada warna lah. Alpha ni makin lama makin hilang. 50%, 40%, 15%. Okay, so itu dia motion training. Kita tentukan kedudukan. Misal kata ini dari, patutnya terbalik lah. Ini yang alpha. So, kita boleh adjust dia punya. Ini alpha 0. Ini alpha 100. Dari nampak, tak nampak kepada nampak. Ataupun tak nak dari kiri ke kanan, maksudnya dari kanan kiri ke tengah. So bila saya buat macam tu, lihat ada motion berlaku. Okay, bila saya mainkan macam itulah konsep dia. Okay, so ada apa-apa nak tanya? Yang basic-basic saja dulu. Doktor, Ya, tanya lagi. boleh. Kalau kita buat ni, macam mana kita nak troubleshootkan dia tak jadi tu, kita nak buat macam mana doktor? Tak jadi apa? Macam kita buat macam ni, dia akan keluar bila kita run tu, dia akan keluar apa tu, berkelip-kelip macam tu. Dia tak smooth gitu. Sebab Macam mana nak? cuba share awak punya ni. Ingat dah. Saya dah format saya punya laptop ni, nak kena install semula yang tu doktor. Okey. So, Saya kelip tak, tu saya nak kena tengok dia sebab apa berkelip-kelip. Takut dia berkelip-kelip tadi tu ada frame yang kosong. Ada frame yang melompat-lompat. Saya kena tahu. kita nak tengok tu di mana kita, kalau saya jadi macam tu, saya buat semula dari awal doktor. Tengok kat frame ni. Kita tak boleh undo kan? Boleh. Sebab kita tak ingat dah kat mana. Boleh Yang undo. step salah tu. Boleh undo. Tak ada masalah. Contoh ni objek tadi ni Ni saya kata. Ini saya buat 1 saat. Doktor, tolong share screen doktor. Saya lupa nak share. Mana ni? Okey, ini perkataan ni saya besarkan sikit. Kelebihan objek juga ni, kita boleh, walaupun benda tu kecil, kita boleh besar dan kecilkan. Itu kelebihan bila kita buat simbol. Okey, dia berkelip-kelip ada macam-macam sebab lah. Sebab mungkin tadi saya letak F6. Sorry. F6. Sekejap, ini saya contoh saja. Saya masukkan F2. Ni sebab apa? Kalau saya mainkan, ingat dia berkelip. Macam ni ke? Berlaku. Tak doktor, dia macam tak jadilah. Yang ni dia okey juga.
Dia macam bertindih ke macam mana tah? Saya tak tahu Itu tadi tu. okey. Satu lagi Tapi saya memang nampak tak jadi. Saya kena ulang balik step tu dari awal. okey, Buat file konsep new. okey kejap konsep frame ni konsep apa? Konsep layer. Okey, layer yang berada di atas akan menutup layer yang berada di bahagian bawah. Contohnya ini selamat. Layan. Okay, bila saya main tengok. Konsep dia lah. Macam itulah kena tahu layer mana yang tak betul. Okay, so konsep layer seperti saya katakan tadi, layer yang berada di atas tu akan menutup apa saja layer yang berada di bawahnya. Okay, tak jadi kemungkinan kena saya tu lah cakap kena tengok apa? Kena tengok punca dia tak jadi. Kalau nak buat animation tadi tu ke atas ni, contohnya kat luar lah, nak turun ke tengah, saya buang dulu selamat ni. Dan perkataan ni saya nak turun ke bawah. Itulah kita tanya nak gunakan cara klasik ataupun cara yang terlatest. Kalau cara yang terlatest, okey. Ni objek ni satu je kat layer pertama saja. Kat frame pertama layer yang di atas ni layer 5. Okey, kat atas ni. Ni layer ni misal kata tak nak berlaku terklik dan sebagainya, kalau nak selamat kuncikan dia ni. So bila saya tak boleh gerak pun lah. So selamatlah tak tersalah klik. Kalau misal katalah ada objek yang bertindan antara satu sama lain, padahal kita nak klik layar ni tapi terklik je. So dia akan klik yang tu. Kalau misal kata tak nak terklik selamat datang, kita lock. Bila kita klik kata ni tu, dia akan automatic klik yang kita tahu. Itu tujuan lock ni. Ataupun mengganggu, tak nak tengok. Tutup. Okay. Mata ni tutup. Sebenarnya masih ada tapi kita tak nak nampak. Tapi bila kita mainkan dia ada. Walaupun kita tutup dekat sini. Okay. So tanya tadi, nak buat bergerakkan tu sama ada guna yang cara saya tu 2 keyframe ataupun 1 keyframe. Kalau guna yang ni tadi lah. Ni, klasik ataupun motion twinning. Kalau guna motion twinning, okay, saya terus klik saja. 1 keyframe saja yang duduk kat luar ni. Insert motion twinning. Tengok dia berwarna coklat. Okay, saya nak pada saat pertama dia baru bergerak. Maksudnya frame ke-24. Saya klik, selarikan tanda ni, marker ni pada frame 24. Saya bawa turun ke bawah. Lihat dia ada tanda tu, maksudnya dia akan ikut path tu. Kemudian, begitulah. So, bila saya mainkan, mudah je. Senang je buatnya. Senang je buat animation sebenarnya. Tapi nanti bila ni saya tunjuklah. Ni static. Okay. So, itu saja. Saya kata tadi kat atas tu nak hilangkan, aktifkan dekat frame pertama. Sekarang ni tengok tanda frame pertama. Pergi pada properties. Pergi pada alpha. Kosong. Bila masuk ke tengah, dia baru timbul 100%. Timbul ni. Ni pun kena tukar balik lah sebab dia akan merujuk pada frame pertama. Okay, so lajulah dia. So ni pun jatuhnya jarak. Kalau misal kata nak slow dia turun, so kena tambah frame banyak. Maksudnya misal kata saya letak tengok 2 saat pula. Pergerakan dia agak lebih perlahan. So jarak antara satu frame, keyframe dengan keyframe yang lain, makin jauh jarak dia, makin perlahan pergerakan dia.
Kalau rapat antara ni, lajulah dia. Okay. Sambil-sambil tu saya beri tips ya. Mana saya ingat dulu lah. Ni just introduction saja. Sebab nanti saya akan tunjukkan berdasarkan storyboard masing-masing lah. Mana yang perlu, mana yang tak perlu. Yang penting-penting saja saya tunjukkan. Okay, yang lain macam mana? Ada nak tanya? Ataupun dah expert? Soalan. Ya. Maksudnya layer yang paling bawah adalah lebih kurang macam background lah. Ya. Layer paling atas adalah yang paling hadapan. Ya. So kalau bisa kata ada background, contoh saya letak. Kalau ada background, letak bahagian layer paling bawah. Dan kecilkan. Ni contoh dah, saya ada buat satu background. Okay, saya tambah. Mana library saya? Okay, so ini background tengok. Tak kisahlah, bawa je ke bawah. So nama dia senang untuk memudahkan kita, BG background. Okay, kemudian misalkan tadi layer ni saya nak buat mata dia kelip-kelip. So saya insert new symbol. Mata. Apalah tambah. Bercampur-campur BMDI ni. Mata layer. Oh, mata layar pun boleh kelip-kelip. Kejap lah saya buat ni. Saya simpan je lah. Saya simpan je lah. Belum cara detail lah. Saya tak nak je lah. Tak nak outline. Okay, ni contoh mata. Dia mata klip. Saya letak sini lebih kurang 1 saat. Frame. Frame. Saya buat bulat. Buat dia. Sorry kejap saya warna lain Buat banyak sebenarnya macam-macam kaedah untuk memadam ni. Okay, saya buat macam tu. Automatik dia padam. Okay. Sebenarnya boleh juga ni. Macam-macam cara saya kata macam-macam cara. Okay. So ini mata buka, ini mata tutup. Pluk. Tapi kena ni lebih kurang 2 saat lah. Mata terbuka. Terbalik patutnya mata terbuka yang lama. 2 saat. 1 saat. Okay. So ini ni. Lihat. Ni mata mana tadi. Mata tertutup. Mata layar ni adalah ni movie clip So mana dekat layar tadi tu. Tapi kena padam dulu ni layar ni. Sepatutnya. Layar mata layar ni patutnya kena padam. Ni gambar layar ni patutnya kena padam dulu. Patutnya lah sebab saya ni nak cepat je kan. Ni sebab ni. Okey, saya tambah letakkan mata layar tu di atas mata ni lah. Layar tu saya. Sebab dia grafis bukannya lukisan, saya ingatkan saya lukis tadi. Saya buka lebih kurang. Patutnya kena padam tu dulu. Saya padam dulu supaya nampak. Saya buat kotak untuk padam. Kenapa tak nak buat tu? Ni. Ni tadi tujuan dia ni. Tujuan ni eyedropper ni.
supaya kita dapat warna. Oh, sebab dia berada di ni kena buat layer lain lah. Ni tak saya nak tunjuk saja. Patutnya saya buat layer baru di atas layer-layer ni. Ni untuk memadam untuk menutup saja sebenarnya. Ni. Sekejap saya gunakan lasso, mana lasso tu? Saya padam bagi sini. Padam pula. Mana tadi? Okay, saya nak. Saya nak padam ni kejap, saya kena padam dulu. Sorry. Saya dah kunci dah kau. Aduh, leceh. Saya lebih kurang sepatutnya itulah. Ni mata tadi tu saya letak kat atas ni. Kecil. Ni nama dia movie clip. Bila saya mainkan, tengok mata dia kelip-kelip tak. Tu kelip-kelip mata dia. Tapi itulah tak sempurna lah sebab saya ni tak padam. Maksudnya ke padam dulu mata lah. Mana yang kita nak gerakkan, itu yang kita kena asingkan. Contohnya ekor nanti kan. Kita kena padam ekor tu, buat simbol lain. Maksudnya simbol movie clip, ekor dia bergerak. Kiri dan kanan. Okay. Itu konsep dia lah. Konsep nak buat animasi. Ni saya dah padam. Okay, baru dapat padam. Sebab tu dalam keyframe tu kita perlu tulis semua pergerakan-pergerakan tu ya doktor? Tak, mana keyframe dah mana? Masa kita buat apa tadi Simbol. yang storyboard tu kan? Tak perlu. Storyboard tadi ada yang Tak ada kaitan dengan ni. Cuma kita kena tanya diri kita lah. Dalam watak tu kita nak dia bergerak yang mana satu. Lain. Dalam storyboard tu just cerita kita daripada awal sampai habis. contoh yang tadi apa tu nak bergerak ke kiri ke kanan dia punya tangan tu contoh. Kita gerak. Jadi di sini ni maknanya memudahkan kita inilah. Ya, betul. Yang macam yang ini secondary action. Ini nama dia secondary action dalam prinsip animasi. Yang main karakter mungkin ekor dia. Ini pun ekor pun secondary. Maksudnya main action tu adalah yang pergerakan utama. Ini secondary action tu dia. Okay, ada tanya lain? Ini asal saya tunjuk ini nama dia tadi. Tadi saya belum buat animation. Yang saya buat, animation ni hanya mata saja ni. Yang lain ni adalah grafik yang saya import. Ke depan insyaAllah saya akan tunjukkan macam mana nak trace. Bisa kata kita dapat gambar sebenar dan macam mana kita nak jadikan dia watak dalam animasi kita. Okay, ini objek yang kita buat daripada new symbol tadi lah. Okay, faham? Ataupun nak drop dah subjek ni? Ini baru buat sikit-sikit ni, terkebir-kebir lah mata layar ni. Betul doktor, rasa dah agak berat dah, banyak dah ni. Saya rasa banyak tutorial dekat YouTube, boleh tengok dulu. Kalau bisa kata rasa tak faham dan sebagainya, boleh saja hubungi saya ataupun WhatsApp saya tanya.
Ataupun tengah cuba-cuba tak dapat, beritahulah. Saya akan sediakan. Doktor nak tanya, Ya. yang pasal kita punya projek ada macam nak cakap minimum ada berapa minit ke tidak? Tak, jangan terlalu ringkas. Buat animasi ni banyak kerja sebenarnya. Untuk satu SEM ni saya rasa agak berat untuk siapkan dua projek. Tapi itulah saya kata kalau ada masa banyak nak buat cerita panjang-panjang dipersilakan. Tapi jangan terlalu ringkas. Itu saja. Doktor ada contoh-contoh boleh refer tak? Macam previous semester, senior tu projek. Kisah saya kata penajuk si Boboy yang tidak mendengar kata. Bosannya hari ni. Saya nak keluar bersia-sia lah. Tapi saya perlu minta izin ayah dahulu. Ayah, boleh tak saya nak minta kebenaran untuk keluar bersia-sia? Please. Jika Boboy nak keluar bersia-sia, Boboy mesti janji dulu dengan ayah tidak membawa terlalu laju di jalan raya dan sentiasa berhati-hati. Ingat tu. Boboy janji ayah. Boboy janji akan sentiasa berhati-hati di jalan raya dan tidak membawa laju. Ayah jangan risau, okey? Boboy janji. Baiklah. Ayah benarkan kamu keluar. Yip, yip, hooray! Yeay! Terima kasih, Abah. Itu individu dia gunakan 3 scene saja. Ni saya tunjuk Sekejap. Saya share. Okey, 3 scene saja. Scene pertama ni. Okey, scene pertama panjanglah. Scene kedua. 3 scene saja. Ni lips synchronize mulut nanti saya akan ajar juga, jangan risau. Dan ini scene terakhir. 3 scene saja tapi panjang juga. Sampai frame berapa ni? 1400. Frame ketiga, scene ketiga. Okey. Doktor, yang tanda merah-merah tu menunjukkan apa? Itu lip synchronize. Yang dia bercakap ikut mulut tadi bercakap ikut audio. Itu saya akan ajar insya-Allah. Jangan risau Itu saya ajar, jangan risau. Yang grup dia Hidayah kejap Grup berapa ni grup tu? Grup 1. Ni Citantu. 2. Alah, dia tak ni pula. Dia tak ada. Ni sekejap. Mana? Ni yang saya katakan dia buat kerja individu digabungkan menjadi satu untuk tugasan kumpulan. Maksudnya yang tadi tu Hidayah tu dibuat sampai Kisah si Boboy. ni orang lain. Si Boboy tidak mendengar kata. Hidayah punya bagian. Bosannya hari ni. Saya nak keluar bersia-sia lah. Tapi saya perlu minta izin ayah dahulu. Jadi kita minta. Ayah, boleh tak saya nak minta kebenaran untuk
untuk keluar bersia-sia. Please. Jika Boboiboy nak keluar bersia-sia, Boboiboy mesti janji dulu dengan ayah tidak membawa terlalu laju di jalan raya dan sentiasa berhati-hati. Ingat tu. Boboiboy janji ayah. Boboiboy janji akan sentiasa berhati-hati di jalan raya dan tidak membawa laju. Ayah jangan risau, okey? Boboiboy janji. Baiklah. Ayah benarkan kamu keluar. Yip, yip, hooray! Yeay! Terima kasih, Abah. Jadi kesinambungan cerita. Boboiboy, awak dekat mana? Jom balik rumah. Cari anak dia. Boboiboy, apa berlaku Dan dengan individu lain awak? yang buat projek dia. Ayah, tolong saya, ayah. Hello, truk tunda. Boleh tak awak datang untuk bantu Boboiboy? Jom Boboiboy, kita pergi kedai baiki kereta. Tak mengapalah Boboiboy. Lain kali, ingat jangan pandu terlalu laju. Boboiboy minta maaf, ayah. Lain kali, Boboiboy janji akan pandu dengan hati-hati dan selamat. Okay, so itulah gabungan 3 projek individu menghasilkan satu projek berkumpulan.